Pada satu hari, Hang Tuah membelah kayu api dengan sebilah kapak. Tiba-tiba, seperti ada yang mengamuk di tengah pesara. Maka, semua orang yang berniaga itu meninggalkan kedainya lalu masuk ke dalam kampung. Maka gemparlah negeri Benten itu dan menjadi huru-hara. Ketika orang berlari-lari untuk masuk ke dalam kampung, ada seseorang yang berkata kepada Hang Tuah, Hai Hang Tuah, kenapa engkau tidak berlari masuk ke dalam kampung? Engkau tidak takut dibunuh oleh orang yang mengamuk itu? Hang Tuah yang sedang membelah kayu api itu berkata, Mengapa hendak ditakutkan orang yang mengamuk itu? Bukankah negeri ini ada hulu balang dan pegawai yang akan menentangnya? Ketika itu, ibu Hang Tuah melihat orang mengamuk itu sedang berlari menuju ke arah Hang Tuah. Ibu Hang Tuah yang berada di atas kedai itu berteriak. Hai anakku, segeralah naik ke atas kedai itu dahulu. Setelah ia mendengar jeritan ibunya, ia lantas berdiri dan bersedia dengan kapaknya untuk menentang orang yang mengamuk itu. Sebaik saja orang yang mengamuk itu berada di hadapan Hang Tuah, dia menghunus kerisnya ke arah dada Hang Tuah, tapi Hang Tuah berjaya menepisnya. Setelah itu, Hang Tuah mengangkat kapaknya dan terkena di kepala orang yang mengamuk itu dan terbelah dua lalu matilah ia. Maka, orang ramai yang melihat kejadian itu merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Hang Tuah. Dan ada yang berkata, Kita lihat pun Ayah, budak 10 tahun dapat mengembari orang mengamuk dengan kapak. kemudian seseorang lagi berkata, Sesungguhnya budak inilah yang akan menjadi hulu balang besar pada tanah Melayu ini. maka berita ini sampai kepada Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Tuah, dan mereka pun berlari dan mendapatkan Hang Tuah. Lalu, Hang Jebat dan Hang Kasturi berkata, Benarkah sahabatku ini menentang orang mengamuk itu dengan kapak? Hang Tuah pun tersenyum dan berkata, Betul, Adinda. setelah itu, Hang Tuah membawa sahabat-sahabatnya pulang ke rumahnya dan menjamu mereka makan. Tiba-tiba, ketika mereka sedang bercerita, kedengaran seperti ada sesuatu yang berlaku di tengah pesara dan yang mengatakan bahwa ada orang mengamuk lagi di kampung Bendahara Paduka Raja. Maka, Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekir segera berdiri di depan muka pintu untuk melihat keadaan yang huru-hara itu. Mendengar berita itu, bendahara pun pergi ke tempat tersebut bersama pegawai dan pengawalnya. Apabila bendahara sampai dan terlihat keempat-empat orang mengamuk tersebut, beliau pun terus maju ke arah mereka. Namun malangnya, kesemua pegawai dan pengawal bendahara lari bertempiaran setelah melihat situasi itu. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lakiu tanpa berfikir panjang terus berlari ke hadapan bendahara sambil menghunuskan keris mereka. Setibanya orang-orang mengamuk tadi di hadapan bendahara dan 5 pemuda tadi, mereka seraya menyampaikan hasrat untuk membunuh bendahara dan Temenggung. Namun, perkara itu tidak diendahkan, malah diancam oleh Hang Tuah dan Hang Jebat. Maka setelah itu, bermulalah pertempuran di antara mereka. Bendahara yang melihat kejadian itu merasa amat kagum, lantas membawa mereka pulang setelah pertempuran yang dimenangi oleh mereka selesai. Setibanya di balai, bendahara terus menyatakan rasa syukurnya kepada Hang Mahmud kerana atas asbab pertolongan daripada anaknya, dia terselamat dan terkejut setelah mengetahui ayah kepada 4 pemuda lainnya juga adalah orang yang dipercayainya. Setelah itu, mereka disajikan hidangan makanan, minuman, dan kuih-muih yang pelbagai rasa. Kemudian, rebana pun berbunyi, dan biduanda ataupun orang suruhan bendahara pun mula bernyanyi. Kemudian, pegawai bendahara yang lari ketika orang mengamuk hendak menyerang bendahara datang kembali ingin masuk ke kampung bendahara, tetapi bendahara tidak membenarkan mereka masuk. Pada ketika itu, bendahara memberi hadiah persalinan atau pakaian kepada bapa 5 bersaudara. Tidak lupa juga, bendahara pun turut memberi pakaian kepada Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Bendahara pun membawa mereka berjumpa istrinya. Kemudian istri bendahara menyuruh untuk memanggil indung atau ibu 5 bersaudara. Maka 5 orang itu segera menghadap istri bendahara dan ibu kelimanya diberi pakaian dan dijemput makan oleh istri bendahara. Setelah itu, 5 bersaudara telah dijadikan anak angkat oleh istri bendahara Paduka Raja. Istrinya pun berkata, jika ada barang kurang, mintalah padanya. Dan Hang Tuah pun menjawab, mereka berlima ini sudahlah hamba, diperhamba pula. Kemana kami meletak diri kami sebagai hamba? Seterusnya, Baginda Raja memanggil bendahara untuk menghadap dan sebelum bendahara masuk untuk menghadap, bendahara mengarahkan Tun Mat untuk tetap tinggal bersama Tun Tuah yang berkata, Encik Mat, duduklah dengan saudaramu Tun Tuah bermain-main di balai. Aku dipanggil Duli yang dipertuan. Apa gerangan pekerjaannya? Lalu, Baginda Raja pun memberikan hormat setibanya bendahara sekaligus menanyakan siapakah pegawai yang setia menemani dan siapakah pegawai yang pergi meninggalkan bendahara. Tetapi, bendahara hanya tersenyum dan meminta Baginda Raja untuk mengampunkan patik-patik tersebut.
Baginda Raja juga menanyakan lagi tentang 5 orang budak-budak yang ada pada ketika itu. Dan bendahara menceritakan segala-galanya dengan jujur tentang peristiwa yang berlaku serta ibu bapa dan asal-usul mereka. Setelah mendengar, Baginda pun memberikan pakaian yang indah yang dipakainya kepada bendahara sebagai tanda pemberian anugerah kepadanya. Selepas itu, Baginda Raja pun berangkat pulang ke istana, dan bendahara pun pergi ke kampung untuk melihat Hang Tua, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekyu yang bersama-sama Tun Mat. Hang Tua dan Hang Jebat serta kelima pembesar menyembah kaki bendahara. Bendahara berkata kepada 5 pembesar itu, Wahai anakku, dulu yang di pertuan 2-3 kali bertanyakan kabar orang yang mengamuk itu. Siapa yang ada di hadapan bendahara dan siapa yang pergi meninggalkan bendahara? Tidak ada yang menjawab titah tersebut. Temenggung Sarwadi Raja menyuruh semua yang melawan dan yang pergi dibawa untuk menyembah Dewi Baginda. Mendengar kata Temenggung itu, bendahara pun tersenyum lalu marah. Selepas bendahara selesai bercakap bersama Hang Tua, bendahara berpusing dan melihat orang-orang berdiri di belakangnya. Baginda kemudian bertanya kepada orang-orang tersebut. Adakah tuan-tuan dari tadi? Orang-orang itu pun menyembah Baginda tanpa berkata apa-apa. Bendahara menyuruh orang-orang itu untuk naik ke balai dan duduk di sana. Kata bendahara, Tuan-tuan sekalian hendak pergi kemana datang pada hamba ini? Kerana hamba ini bukan pegawai raja, adakah pegawai raja meninggalkan teman-temannya? Jika hamba pegawai, pada ketika itu juga hamba memberi balas akan orang yang hendak membunuh hamba itu. Selepas sudah berkata-kata, bendahara pun turun dari balai dan pulang ke rumahnya. Orang-orang itu pun membuang tengkolok mereka. Lalu Tun Mat berkata, Wahai tuan-tuan sekalian, baik tuan-tuan sekalian pulang kerana adat hamba itu dimurkai oleh tuanku. Janganlah tuan duka cita. mendengar kata Tun Mat itu, mereka pun menyembah Tun Mat lalu memohon pulang.